Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis yang berusaha Dr. Asma Hisham bin Adam, penolong PPD Pendidikan Khas Daerah Pasir Gudang, Puan Nur Asfalilawati binti Razali, penolong Pendidikan Khas Daerah Pasir Gudang, Puan Suryati binti Tikon, Pengetua SMK Taman Daya merangkap JKD Daerah Pasir Gudang, Dr. Hairul Anwar bin Husin, tetamu yang dihormati pada hari ini. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya memulakan perkongsian saya dengan video dulu lah sebab nampak semua macam dah gini-gini kan. Kita tengok video dulu sikit. Sambil itu saya menerang lah Ini ialah projek Roselle at School di SMK Taman Daya. Okay, kita meneroka tanah terbiar di belakang kawasan sekolah ya. Macam Cikgu Jamilah ni cakap tadi, kita jadi Belanda. Mana tanah sekolah yang dengan keizinan pengetua, kita ambil. Ini asalnya cikgu daripada belakang yang kosong tu, kita jadikan dia kebun Roselle. Saya pesankan dengan cikgu, kita boleh meneroka tanah terbiar. Tanah yang di belakang sekolah, yang tak ada apa-apa, tapi kita boleh jadikan dia kebun. Dengan usaha anak murid pendidikan khas dan guru-gurunya. Ini semua hasil daripada kebun ni cikgu. Ini proses membuang biji bunga Roselle. Muzik dia tak kuat. Okey cikgu, daripada pelajar tadi menanam sendiri, memetik dan menuai, akhirnya pembuatan produk. Ini cikgu yang bertanggungjawab untuk menghasilkan produk, Cikgu Kamisa Hassan. Di sini Cikgu Kamisa menerangkan bagaimana bunga Roselle tadi itu dicuci dahulu, dibersihkan untuk dimasak mengikut sukatan yang telah ditetapkan. Kalau tak nanti dia akan terlalu manis ataupun masam, cikgu. Cikgu nampakkan hasilnya. Ini ialah pelajar kita, pelajar yang membuat sendiri dengan pemantauan guru. Dan pelajar kita sekarang ni, Putri, telah pun berada di sekolah menengah vokasional. Stop dulu video boleh tak? Stop. Okay lah, sebab sound dia tak berapa kuat, tak berapa jelas, jadi saya berhentikan dulu di situlah. Tapi itulah proses daripada mana, daripada awalnya kebun Roselle kami meneroka tanah terbiar sekolah, kami menanam dan akhirnya sehinggalah cikgu tengok nanti seterusnya ya. Okey.
Dia tak kira masa sebab cari ni. Okey, baiklah cikgu. Hadirin sekalian, hari ini sebenarnya saya membawa tajuk Entrepreneur at School Project, di mana sebenarnya saya rasa semua sekolah program pendidikan khas memang ada menjalankan pelbagai program di sekolah. Contohnya di sini, apa yang saya jalankan di sekolah ialah untuk mengajar murid kita bagaimana hendak menjadi seorang usahawan. Okey, di sini Entrepreneur Project School yang saya bawa ialah Roselle at School. Tapi selain daripada itu, kita ada Bakery at School, Aspect Patisserie, Simeji at School, Tanaman Cendawan, Landscape at School dan Laundry at School. Semuanya saya namakan at School, Entrepreneur at School, Entrepreneur at School Project. Projek yang di mana pelajar kita belajar bagaimana hendak menjadi usahawan bermula daripada sekolah. Boleh? Ada masalah? Okey, tak apalah. Saya ingat saya cakap je lah. Baiklah cikgu impak. Kenapa kami membuat projek ni cikgu Impak ni kepada murid sebab satunya macam telah diulas oleh Puan Jamilah tadi, murid kami yang sangat ramai. SMK Taman Daya merupakan populasi pendidikan khas yang sangat ramai. Hampir kadang-kadang 100, tapi kadang-kadang budak tu berhenti kan, tapi akan naik lagi sepanjang tahun tu dia akan jadi 100. Jadi di mana saya nak letak budak-budak ni, anak murid saya ni? Saya berfikir macam mana pembentang-pembentang sebelum ni. Itulah dia hasil apa yang kami dapat lahirkan untuk mereka tu tadi Okey. Dan hari ini atas masa yang singkat itu, saya hanya menyentuh tentang Roselle at School sahaja. Sekiranya kalau cikgu-cikgu berpeluang lepas PKP, datanglah kita sama-sama berkongsi-kongsi idea dan maklumat cikgu, berkongsi amalan terbaik di sekolah masing-masing. Baiklah, Roselle at School Roselle at School di Taman Daya sebenarnya bermula projek Duta Jauhar. Duta Jauhar ni ialah pelajar-pelajar mana-mana pelajar universiti yang belajar di seluruh Malaysia, mereka akan dapat dana masa itu untuk menjalankan satu projek. Dan kami telah berkolaborasi dengan pelajar daripada Universiti Malaysia Kelantan yang datang ke Taman Daya menunjukkan projek itu. Dan saya rasa saya berminat dengan projek itu. Kita tak tahu cikgu sebab sekolah saya itu sekolah dalam taman. Tanahnya tu memang tanah kontan, tanah perumahan. Tapi alhamdulillah kita boleh jadikan dia sebagai tanah pertanian. Baiklah ini saya cakap tadi enrollment sekolah saya, dan ini dia Entrepreneur Project School yang saya sudah bentang tadi next. Okey, impak projek. Okey, selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, keberhasilan utama murid itu nak dilihat dari segi kualiti sekolah dan kemenjadian murid. Dengan macam saya cakap tadi, dengan pelajar saya yang ramai, dengan kelas saya yang kurang, bagaimana saya hendak mewujudkan kualiti sekolah? Saya terpaksa berfikir macam mana nak adakan prasarana yang sesuai dengan anak murid saya. Itu yang kita bawa mereka keluar daripada bilik darjah yang boleh santap satu ni, dia boleh santap sampai 10 orang. Cikgu bayangkan kalau cikgu ramai-ramai duduk 10 orang kat sini, sangatlah tak ada idea je nanti. Okey, baiklah. Dan kemenjadian murid itu sendiri memberi peluang kepada murid mempelajari kemahiran seperti vocational. Saya selalu bercita-cita dan berangan. Macam Kak Farida cakap, kami semua penolong karir pendidikan khas memang penuh dengan angan-angan. Tak apa, angan-angan itu percuma. Kita tak dapat nak menghantar semua budak kita ke vocational, kerana vocational sangatlah memilihnya. Dia nak memilih yang cantik, yang handsome, yang nampak lengkap macam ni. Tapi apa yang tinggal? Tapi alhamdulillah, saya bersyukurlah ada projek untuk anak murid kita. Mana-mana murid kat saya yang boleh, kita dah hantar. Kami hantar ke vocational Indah Pura. Alhamdulillah, tahun lepas seramai 10 orang murid daripada SMK Taman Daya telah ke vocational. Itu menunjukkan impak yang tinggi terhadap murid itu tadi dengan apa yang cikgu-cikgu kami buat di sekolah terlebih dahulu. Okey. Seterusnya, semula. Impak, okey. Okey, seterusnya mendedahkan murid kepada suasana bekerja yang sebenar. Apa yang kami buat di sekolah
mendedahkan mereka pada pekerjaan sebenar. Contohnya macam bakery tadi, dekat sekolah saya kita ada peralatan industri, semuanya untuk mereka biasakan diri untuk bekerja di pekerjaan yang sebenar nanti cikgu. Okey, murid dapat meningkatkan kemahiran sosial. Dengan projek Rosette School ni, saya telah membawa murid saya membentang sehingga ke Thailand, sehingga ke Indonesia cikgu. Itu menunjukkan betapa impak yang tinggi terhadap kebolehan sosial murid itu tadi. Daripada dia pemalu, daripada dia pendiam, dia tak nak bercakap. Dengan program-program begini, bila kita bawa murid kita keluar dan kita import orang luar datang tengok sendiri apa program yang kita buat di sekolah, alhamdulillah dia menjadi kepada kemenjadian dalam murid kita itu sendiri cikgu. Dan seterusnya lah SMK Taman Daya menjadi tempat lawatan pendadak aras, lawatan perkongsian pintas yang kita panggil cikgu. Okay, next. Okay, next. Ni tadi dah cakap kan masa apa ni? Tak boleh tadi. Okay, next. Okay, dana dan sumber ni kami dapat, kita keluar lah cikgu. SMK Taman Daya ni, satu istimewanya kami memang sentiasa mendebarkan muka. Pergi minta dana dari mana-mana saja. Saya sehingga memanjat pejabat Menteri Besar Johor. Minta kewangan, minta bantuan dana. Mula-mula dia tak bagi, tapi kita pujuk rayu lah cikgu. Nanti dia kesian dia bagi. Kena ada skill tu. Okey, seterusnya. Okey, perlibatan murid tadi macam saya cakap, untuk awalnya kami buat projek ni, kami melibatkan 20 orang murid sahaja. Okey, murid itu terbagi kepada 2 kumpulan, satu kumpulan kebun dan satu kumpulan pembuatan. Biasanya kumpulan kebun ni lebih pada lelaki lah cikgu. Bila pokok tu dah naik, dah jadi, dah dituai dan semai hasilnya. Okey, proses pembuatan pula oleh pelajar pada perempuan. Dan mereka terdiri daripada pelbagai golongan cikgu. Slow learner ada masalah pendengaran, ADHD, cerebral palsy. Jadi budak-budak yang tak tidur diam ni terbawa lah keluar. Daripada dia membuat kacau dalam kelas, daripada ganggu kawan-kawan dia, kita buat aktiviti di luar. Next. Okey, pelaksanaan pembelajaran aktiviti kebun kita tetaplah mengikut kurikulum cikgu. Saya mengikut kurikulum standard sekolah menengah pendidikan khas, mata pelajaran asas tanaman tingkatan 1 dan tingkatan 2. Begitu juga aktiviti pembuatan kurikulum standard sekolah menengah pendidikan khas, mata pelajaran asas masakan tingkatan 1 dan tingkatan 2 seperti yang telah disebut oleh Dr. Hairul tadi ya. Okey, inilah gambar-gambar cikgu. Pelaksanaan aktiviti tanaman, permulaan aktiviti pecah tanah dan membuat batas. Next. Okey, ni aktiviti seterusnya semuanya telah dibuat oleh murid sendiri dengan penyediaan guru. Tapi murid taklah jadi pandai. Dan cikgu taklah duduk diri tegak macam ni. Okey awak macam tu, macam ni, tidak. Cikgu mesti pergi keluar mencari ilmu. Kami bersama-sama pergi keluar, berkursus dahulu. Bersama dengan pelajar Universiti Malaysia Kelantan tadi, kami pergi berkursus sampai ke Rengit, pergi mencari ilmu. Bagaimana nak mengajar pada murid kita kelak. Okey, next ini aktiviti penjagaan tanah, aktiviti penjagaan tanaman. Okey, seterusnya memetik hasil tanaman. Saya nak cuba tengok gambar-gambar ni ya. Ini macam tadilah yang telah saya terangkan tadi, bagaimana proses penggeredan. Alhamdulillah cikgu, rozal kami walaupun awalnya kami tanam di kawasan perumahan, tapi bila kita panggil daripada Jabatan Pertanian, dia cakap, wah cikgu, grade rozal cikgu ni dia kata grade A. Cikgu nampak tak di situ macam mana tanah yang kontan tu boleh menghasilkan rozal grade A. Saya percaya satu je cikgu, berkat anak-anak khas tu sendiri. Sebab tu maksudnya apa ya, kita jangan pandang rendah lah pada anak istimewa ni. InsyaAllah saya rasa SMK Taman Daya pun berada di kedudukan sekarang mungkin kerana dia menerima ikhlas anak-anak kami, memberi peluang dan ruang kepada kami berkarya cikgu. Okey, seterusnya dia dah beri syarat ni. Okey, ini penghasilan jus rozal kami, yang di mana kami anak-anak murid kita membuat jus rozal, gel rozal, keripik rozal dan baju juga dari rozal. Maksudnya daripada satu pokok rozal ni tadi boleh menghasilkan pelbagai produk. Next. Okey, next. Ini pembuatan jam. Okey, sehingga kan perasmian projek rozal kita buat secara besar-besaran. Bila kita dah buat sesuatu tu, kita tunjuk pada orang luar, bukan kita hendak menunjuk, tetapi kita nak menunjuk bagaimana anak murid kita boleh menjadi, kalau kita sebagai seorang guru mendengarkan kebolehan mereka tu tadi dengan kebolehan kita sendiri.
Next. Okey, pencapaiannya di sini Kongres Duta Johar ni kami telah memenangi anugerah emas dan anugerah komuniti terbaik dalam Kongres Duta Johar. Maksudnya Kongres Duta Johar tu ialah di mana tadi peserta-peserta Duta Johar daripada seluruh universiti Malaysia tu mengadakan kongres, mereka bertanding dan kita SMK Tamanraya, Rosal SMK Tamanraya telah menang pada ketika itu, yang telah dirasmikan oleh mantan Menteri Belia dan Sukan pada ketika itu. Nak cakap terlalu laju sampai semput sampai Okey, dan projek Rosal School ini juga telah membawa nama SMK Tamanraya serta anak-anak murid kami untuk beberapa pertandingan dan kami telah menang, alhamdulillah, pingat emas dalam REC Iskandar Sustain and Low Carbon School Exhibition 2019 ya. Ini pertama kali kita masuk tanding, tak sangka pingat emas, alhamdulillah, happy betul masa tu. Okey, tempat keempat dalam Special Education International Conference SEIC 2019, di mana di sini seramai 21 buah sekolah daripada seluruh Malaysia dan kami bertanding dengan sekolah-sekolah vocational. Kita kalah sekolah vocational cikgu dan di situ saya bangga kerana PPKI adalah satu-satunya yang menang tempat keempat. Walaupun tempat keempat kita mengalahkan 21 sekolah seluruh Malaysia cikgu Okay, next. Okay. Dan seterusnya lah kita dipanggil untuk pameran-pameran. Ini antaranya pameran Rosal High School, Town Hall Pendidikan Khas at Putrajaya, Carnival Sarti at RTM, Iskandar Malaysia Kyoto Symposium, Pelan Tindakan Pendidikan Kelestarian dan sebenarnya pelbagai lagi cikgu. Mereka memanggil kami SMK Tamanraya untuk mewakili Pasir Gudang dan Negeri Johor sehingga ke peringkat antarabangsa cikgu. Seterusnya. Okey. Ini pembentangan yang seperti saya cakapkan tadi. Kita tak gah, kata orang tak apa, berkokok di tempat sendiri, berkokok di kampung sendiri, tidak. Saya keluar membawa anak murid saya tadi ni, kita pasarkan produk kita beritahu apa yang kita boleh buat dan sehinggakan kita membuat pembentangan amalan terbaik pendidikan SMK Tamanraya di Yogyakarta, Indonesia. Di sini kita buat pembentangan di 2 buah sekolah, satu sekolah luar biasa. Di sana mereka memanggil sekolah luar biasa, tapi di sini kita panggil pendidikan khas. Okay, dan SMA Al-Azhar. Okay, next. Okay, dan duit hasil jualan Rosal tu tadi, kita bawa murid kita pergi melancong. Bayangkan, nampak tak bagaimana usahawan di sekolah boleh pergi melancong ke luar negara. Next. Okey, dan ini pembentangan di International Conference of High Impact School Performance Thailand 2018. Di sini saya telah pergi dengan kerjasama kolaborasi kami dengan sekolah SMK Nusa Damai. Okey, pembentangan di Istirahat Mendaki dan seterusnya. Saya saja nak tunjuklah gambar-gambar ya. Next. Okey, penulisan dan penerbitan. Alhamdulillah, kami juga pernah keluar di surat khabar dan kami juga ada penulisan dan penerbitan di dalam satu artikel dalam sebuah buku Iskandar Malaysia Low Carbon Community Best Practice bertajuk SMK Tamanraya Special Needs Students Go Against the Odds, di mana mereka menceritakan, di mana buku ini artikel ini menceritakan tentang bagaimana kami memulakan Rosal pertanian di sekolah sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey, ini seterusnya daripada impak itu tadi, ramailah kita jual cikgu, kita jual produk kita jual nama sekolah kita jual dengan kawan-kawan, kita jual di Facebook, kita jual di kumpulan WhatsApp kawan-kawan lama, beritahu apa, macam mana kemenjadian anak murid kita tu tadi. Jadi mereka datang ke sekolah. Bila mereka datang ke sekolah, anak murid kita menjadi seronok sebab ada sosial, ada hubungan sosial. Mereka boleh bercakap cikgu, yang kita cakap tadi diam, tapi mereka boleh sebenarnya cikgu Okey, ni semuanya cikgu Next. Tunjuk gambar je lah. Tekak dia keren. SMK Kota Puteri, kawan daripada Batu Pahat. Next cikgu, terus je. Ni Sri Manjung Perak daripada Perak. Sri Rahmat Johor Bahru. Next cikgu, Tamanraya Kuala Lumpur, SMK Bangsa Baru. Okey, dan akhir sekali cikgu, alhamdulillah dengan sokongan dan kerjasama Dr. Asmin Shamadam dan juga Dr. Sabik in Future,
kita telah melahirkan Roselle School Digital Planting Learning. Maksudnya daripada pertanian tadi kita telah lahirkan, tak bawa pula rupanya, sana je. Kita telah lahirkan dalam bentuk e-pembelajaran. E-pembelajaran ni gunanya bila kalau cikgu tak ada, cikgu lain pun boleh take over. Daripada A to Z, macam mana kita mulakan penanaman tu, kita lahirkan dalam bentuk e-pembelajaran tadi. Roselle School Digital Planting Learning. Rasanya dah habis. Okey, alhamdulillah habis. Sekian, terima kasih. Masa cukup tekan. Pandai. Okey, cikgu dan para hadirin sekalian, saya mohon maaf sekiranya terlebih kata ataupun terlaju sangat. Maklumlah saya mengejar masa yang sangat cemburu dengan saya. Sekian, terima kasih.